Tuan-tuan perasan tak? Kalau kita masa pergi ke Mekah, kita ni bukanlah sihat sangat semua ni. Tapi disebab kita bersungguh-sungguh minta dengan Allah mudahkan urusan kita, dapat je buat haji umrah. On paper kita tak layak pun. Saya ramai jumpa jemaah yang baru-baru ni pergi ke Mekah buat umrah. Ada di kalangan mereka yang saya tengok, dari segi ukuran tak layak pergi ke Mekah pun. Ini kalau swab test memang sangkut. Neng gaya gejala ni kalau buat bukan artikel awak jolok tekak ni habis ni. Dah elok negatif semua. Tanya, oi, luar biasa tengok gaya batuk lah Allah jangan terkeluar tekak. Tapi lepas je doa pada Allah. Dia pula ajar kita doa pada Allah. Dia trik yang pergi sebelum daripada Saudi Isytihar endemik itu memang strict betul. Nak masuk ke Saudi kena jolok hidung dulu. Masuk dalam tawakalna kena hijau tawakalna, tak boleh purple warna ke apa tak boleh. Kalau warna purple kena kuarantin pula di Jeddah ataupun di Madinah. Dah hijau baru boleh masuk. Nak buat tu pula kena di tamarna lagi, nak pergi tawaf, nak masuk mataf memang susah betul macam tu. Tapi berapa ramai orang yang dapat pergi juga. Doa pada Allah. Pengalaman orang dulu-dulu. Kadang kita nak buat tawaf sunat, buka televisyen dalam hotel, TV1, tengok pada TV, ramainya orang tawaf. Tak ada can aku nak tawaf begini ni. Aduh, bilalah tak ada orang Mekah ni, ada seumur orang. Aduh, tension betul lah. Dia pun berdoa, ya Allah bagilah can aku nak tawaf sunat. 3 hari lagi nak balik ni, tawaf sunat dak lagi ni. Bagilah peluang. Rabbi yassir wala tu'assir, Rabbi yassir wala tu'assir. Doa. Turun pergi Masjidil Haram, elok dapat masuk. Boleh pula tawaf, lapang pula jalan. Tengok dalam TV tadi rapat sangat. Semua keluarbiasaan dan keajaiban ini berlaku disebabkan doa. Doalah pada Allah. Tuan-tuan rasa saya ni ustaz nak buat 20 rasa tak lepas tarawih ni. Saya memang geng 08 lah. Sampai bila-bila saya memang sign kontrak dah jadi ahli geng 08 ni. Saya memang tak larat nak buat 20 ustaz. Kenapa tak larat? Saya lutut ni ada problem ni. Oh, Haji pernah ke doa pada Allah, minta ya Allah bagilah aku nak merasa buat 20. Oh, saya tak minta lah pula. Try minta sekali. Minta pada Allah, Allah bagi. Tahun ni tuan-tuan buat 20. Jangan buat 8. Orang muda boleh lah buat 8. Kita dah berumur ni buatlah 20. 20 ni 4 mazhab semua buat 20. Semua buat 20. Ada orang yang kata saya tak nak buat 20. Kenapa? Saya ikut Nabi. Nabi buat 8 je ustaz. 20 ni Omar. Omar mana? Bukan Haji Omar jiran awak ni. Ni Omar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Omar Al-Khattab dia buat 20 nak memudahkan kita. Dulu bacaan sembahyang tarawih walaupun 8 rakaat, tapi Nabi sembahyang 1 rakaat 662 ayat. Artinya Nabi habis tengah malam sembahyang. Baik tu Nabi sembahyang tarawih walau 8 rakaat bengkak kaki. Kita bulan puasa bengkak juga, gawat. Salah makan berbuka habis ditelannya buffet tu lupa kata gawat. Bengkak kaki. Kawan tanya, bengkak? Sunnah Nabi bengkak. Nabi bengkak sembahyang tarawih, mu bengkak salah makan lain. Jadi Sayyidina Umar mikir. Sebab itu Nabi, ni cerita anak beranak jangan cerita korang. Nabi sembahyang tarawih di masjid malam pertama, 2, 3. Malam keempat Nabi sembahyang rumah. Apa sebab? Orang tak larat. Panjang. Campur dengan Nabi tak nak orang ingat benda ni wajib. Jadi Umar fikir, kalau umat sekarang ni Nabi hidup lagi, kalau Nabi dah tak ada, habis geng-geng ni bukan rajin nak semayang sampai 600 ayat satu rakaat. Umar buat inovasi. Kita buat bacaan tu tetap panjang tapi 2. Habis juga 1 juzuk. Semua setuju. Ini inovasi namanya. Lepas itu tuan-tuan janganlah pula saya ikut Nabi. Jangan gitu. Nabi kalau tuan-tuan betul-betul nak ikut, tuan-tuan kena semayang habis pukul 11 malam. Itu betul 8 rakaat. Kalau setakat tuan-tuan semayang start pukul 9 tarawih, 9.30 dah balik, seolah-olah perasaan masuk surga Firdaus. Biasa-biasa sudahlah. Wah, aku ni ikut sunnah apa? 9.30 habis dah. 9.30 habis dah. Jadinya kita doa pada Allah, ya Allah bagilah aku can. Sebab itu balik pada bila kita azan disebut
la haula wala quwwata illa billah. Apa makna perkataan haula, apa makna quwwata? Kata ulama, quwwata tu maknanya power, kuasa. Haula maknanya power dalam power. Saya ambil contoh. Bateri itu memang power. Sifat bateri adalah power. Tapi kewujudan power dalam bateri itu power kerana ada power dalam bateri yang kita panggil sebagai voltan. Biasanya 1.5 volt. Kalau bateri AAA pasang dekat remote Astro, kalau bateri alkali 24A lebih kurang dalam 1200 mAh. Kalau bateri carbon seng 24D 540 mAh. Tanpa voltan, bateri tak ada nilai. Di rumah kita berapa banyak bateri dah habis. Anak kita buka bateri lama, main campur-campur dalam gelas. Lalah kita tak tahu dah mana bateri baru, mana bateri hendak pakai. Boboh tak menyala. Boboh tak menyala. Rupa bateri tu tak ada power. Padahal bateri tu power dah. Tapi kerana tidak ada power dalam power, dia tak ada makna. Samalah manusia, kita ni gagah, sihat, boleh berdiri, boleh melompat, exercise, basikal, semua okey. Tapi tanpa kuasa dalam kuasa, tuan-tuan takkan mampu ibadah. Jadi nombor satu kata ulama, mesti minta kepada Allah. Bak kata penyokong Liverpool, YNWA, you never walk alone. Tapi kita tukar, you are nothing without Allah. You are nothing. Engkau sepusin pun tak ada harga kalau Tuhan tidak bersama dalam hidup engkau. Maka nombor satu, ayo berdoa. Yang kedua, kata para ulama, kalau kita nak terus kekal istiqamah dalam melaksanakan ibadah ini, hendaklah kita, dalam konteks Ramadan, doa itu adalah doa untuk kuat beribadah di bulan Ramadan lah khususnya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, dalam kita nak istiqamah menghadapi ibadah ini, kata para ulama, nombor dua, engkau bergaullah dengan orang-orang soleh. Bergaullah dengan orang-orang yang baik. Nescaya kau akan jadi semangat beribadah. Tuan-tuan, kita kalau niat tahun ni nak sembahyang tarawih 20, tuan-tuan bergaullah dengan orang yang buat 20 juga. Kalau tuan-tuan buat 20 tapi berkawan dengan orang buat 8, tak jadi tak semangat. 3 hari buat 20, hari keempat 8 dah. Tak daya kita sebab kawan kita semua G08, geng 08. Kita aku tahun ni nak jadi baik sikit kalau banyak sangat. Dah waktu daripada zaman budak main 8, aku main 20 pula lah. Tapi kawan-kawan kita yang duduk di dalam suasana keliling kita ini bukan orang yang buat 20. Jadi memang sekejap dia takkan istiqamah. Jadi ulama sebut mu mesti duduk dengan orang hebat. Sebab itu Nabi mengumpamakan orang yang hebat, orang yang memiliki nilai tambah daripada kita, masalul jalisi salih wal jalisi su kamasali sahibil miski wa kirul haddad. Perumpamaan kau kawan dengan orang baik dengan orang tak berapa baik, samalah macam kau berkawan satu dengan tokek minyak wangi, satu kau kawan dengan tokek besi. Lain kata Nabi. Kawan dengan tokek minyak wangi, walaupun dia tak bagi kita hadiah minyak wangi, tapi sebab kita lepak kedai dia, badan kita berbau wangi. Apatah kalau bersalam lagi lekat bau wangi ni. Tapi kawan dengan orang tukang buat besi, dia memang tak pernah bagi hadiah besi. Kita besi mahal. Tapi disebabkan duduk dengan dia, kelang dia tempat mengetuk besi tu, baju kita berlubang. Tengok-tengok balik apa sebab berlubang macam Melayu apa? Rupa bekas dia buat kerja kongkang-kongkang. Macam kawan dengan orang isap gudang garam lah, bagi contoh. Kita duduk sebelah naik motor dengan dia, isap gudang garam hak lama tu, hak lain merah tu. Habis terbang bara tu kena baju berlubang macam peluru. Sebab berkawan dengan orang main api. Maka samalah dalam hidup, kau berkawan dengan orang yang baik, dia akan bawa kepada kebaikan. Sebab itu kata para ulama, kata Fudail bin Iyad sebagai contoh dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, kata dia, kalau hati kau rasa sedang kelam dan berkarat, pandanglah kepada orang yang baik-baik. Kerana nazarul mu'min ilal mu'min yajlul qalba. Pandangan seorang mukmin kepada mukmin yang lain yang baik-baik akan menggilapkan semula hati yang berkarat. Dia akan polish balik.
Tuan-tuan datang ke masjid, tengok orang soleh, tok imam, ada AJK jemaah yang regular, yang jenis orang rajin ibadah. Macam di masjid Masjid Sayyidina Umar di Damansara High, ada satu jemaah regular. Wah, umur dah 80 lebih, semayang berdiri. Orang lain baru malas nak bangun, tengok dia semangat pula jadi nak berdiri. Sebab kita rasa dia boleh tak kan, aku tak boleh. Jadi gitu, jadi semangat. Pandanglah kepada orang soleh. Kata Abdullah bin Mubarak, kami dulu kalau malas nak ibadah, kami akan tengok muka Fudail bin Iyad rahimahullah. Kami tengok muka dia, kami semangat nak ibadah. Begitu juga kata Ja'far bin Sulaiman rahimahullah, kami dulu kalau malas baca Quran, malas berzikir, maka kami akan pergi cari Muhammad bin Wasi' rahimahullah. Dia seorang tabi'in. Kami tengok dia, kami jadi semangat pula nak ibadah. Jadi carilah orang-orang yang boleh berikan kita inspirasi. Bahasa orang sekarang ni, inspirasi. Jangan berkawan geng-geng lebih teruk pada kita. Kita paling baik sekali. Tak boleh, cari orang yang nilai tambah. InsyaAllah tahun ni 20 ke masjid ni buat 8, beri aku kempen 20 kan? Tuan-tuan buat 20, jangan buat 8. Bukan wajib, tidak. Kita kenal umur meningkat. Sampai bila nak buat 8, manjam pada zaman budak sampai sekarang. Buat lebih sikit, buat 20. Doalah pada Allah boleh buat 20, dan kawan dengan orang yang buat 20 juga. Ada satu kes di Kuala Lumpur. Dia geng-geng muda ni. Dia dah berjanji, habis semayang kita pergi mengetih kedai mamak. Kebetulan masjid tu depan tu banyak kedai. Ada kedai tom yam, kedai Arab, kedai mamak, macam-macam. Jadi dia orang tak tentu kalau nak ngetih di kedai mana. Cuma berjanji, habis 8 kita terus jumpa kat kedai. Witir kat rumah. Pedak kalau witir di rumah sampai mati tak witir. Kalau main asal witir balik. Bila kau nak witir? Saya witir kat rumah ustaz. Berapa tahun dah kau berjanji nak witir kat rumah. Tak pernah witir, balik tengok Netflix tu lah, tak ada witirnya. Baiklah witir yang untuk imam, senang, dah tentu hutang selesai. Jadi dia berjanji, habis tarawih kita pergi mengetih. Nak mengetih kedai mana? Sekaranglah kita bincang. Kebetulan yang geng-geng ni semayang di belakang. Ada seorang kawan dia ni rajin telajak, semayang soh depan. Sudahlah. Macam mana nak beritahu dia kita nak minum di mana? Dia dah lah tak bawa handphone. Jadi geng-geng ni habis 8 rakaat, nak bagi signal kat dia tunggu kat kedai. Nak beritahu kedai mana tu, satu masalah. Tiba ada seorang tu dia dapat idea. Ittaqullah. Semua jemaah pusing. Ui, baguslah budak muda sini. Pesan takwa pada Allah. Ittaqullah. Member yang duduk depan dia faham, dia angkat tangan. Beres. Mana pergi dulu kan aku akan datang. Disebut apa sebenarnya ittaqullah? Kebetulan masjid tu banyak restoran di depan. Tapi restoran mamak tu nama restoran takwa. Jadi ittaqullah, takwa. Okey. Faham. Faham. Awak kawan dengan orang 8, tariklah awaknya. Cuba kawan dengan orang buat 20, lambatlah sikit balik kita moreh dengan masjid. Tu yang kedua. Yang